Hai, saya Miss Wana. Bertemu kita lagi. Di sini adalah untuk kertas 3 soalan yang pertama. Dah cuba ke buat soalan-soalan tu? Kalau dah cuba, bagus. Kita akan bincangkan jawapannya. Okey, mari kita tengok soalan. Soalannya dikatakan Raja 1 menunjukkan susunan radas bagi 2 set. Set 1 dan set 2 bagi satu eksperimen untuk mengkaji kejelagaan heksana dan heksana. So dia dah bagi Raja, dia dah bagi pemerhatian siap-siap. So kita hanya isikan, kita hanya jawab soalan-soalan yang di bawah tu. So kita pergi soalan yang A, iaitu bagi eksperimen ni dia nak pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah apa yang kita bezakan. So di sini apa yang kita bezakan adalah jenis hidrokarbon. Satu heksana, satu lagi heksana. Dapat? Yang kedua adalah pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas adalah apa yang kita perhatikan, apa yang kita observe, apa hasil pemerhatian kita. Tu di sini kita boleh nampak beza antara yang atas, eksperimen yang atas dan yang bawah adalah bertumpuk hitam daripada kertas turas itu. Yang atas dia besar, yang bawah tumpuk dia kecil. So yang ni kita boleh katakan kejelagaan bagi eksperimen tu berbeza. So tidak, kita punya pemboleh ubah bergerak balas adalah kejelagaan. Yang ketiga adalah pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan adalah apa yang kita samakan, apa yang sama, iaitu yang pertama kita boleh letak isi padu hidrokarbon. Maksudnya kedua-dua eksperimen itu kita letakkan isi padu yang sama ataupun kepekatan hidrokarbon itu. So kita samakan kepekatan hidrokarbon untuk heksana, kepekatan hidrokarbon untuk heksana. So selesai pemboleh ubah. Kita pergi pula kepada B. B nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Hipotesis tu adalah hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. So apa yang kita boleh nampak di sini, seperti yang kita tengok tadi, pemerhatian untuk heksana, tumpuk-tumpuk di kertas turas itu lebih besar daripada tumpuk di kertas turas untuk heksana. So kita boleh konklusikan heksana menghasilkan lebih banyak jelaga daripada heksana. So nampak itu, kita punya pemboleh ubah manipulasi heksana dengan heksana. Kita punya bergerak balas adalah jelaga. Maksudnya kita tambahkan hubungan dia adalah heksana menghasilkan lebih banyak jelaga daripada heksana. Okey, kita pergi kepada soalan C. Berdasarkan Raja 1 nyatakan satu pemerhatian. Pemerhatian ni lebih kurang kepada inference. Tu pemerhatian lebih kepada apa yang kita perhatikan semasa eksperimen. Tu kita masih boleh juga letak benda yang sama, iaitu heksana menghasilkan lebih banyak jelaga daripada heksana. Okey, yang C2 nyatakan inference berdasarkan jawapan dalam C1. Inference ini bermaksud sebab daripada pemerhatian. Maksudnya apa sebab kamu mengatakan heksana menghasilkan lebih banyak jelaga daripada heksana. Apa sebab dia? So sebabnya adalah heksana adalah hidrokarbon tak tepu, manakala heksana adalah hidrokarbon tepu. So dapatlah kita inference bagi pemerhatian tadi. Okey, saya akan berikan soalan tambahan, iaitu fikirkan kenapa hidrokarbon tak tepu menghasilkan jelaga yang banyak, manakala hidrokarbon tepu menghasilkan jelaga yang sikit. Fikirkan. Okey, saya akan beritahu sebabnya. Sebabnya alkena, iaitu hidrokarbon tak tepu, mengandungi peratusan karbon per molekul lebih tinggi daripada alkana, iaitu hidrokarbon tepu. Tu kalau kita kira, contoh heksana C6H12 menghasilkan 3
akan dapat percentage karbon dia 33.33%. Manakala heksana C6H14 akan dapat 30% sahaja percentage karbon. So sebab itulah heksana akan menghasilkan jelaga yang lebih banyak daripada heksana. Okey, soalan seterusnya, soalan D. Dia ada berikan 4 jenis hidrokarbon: metana, propana, etana dan butana. So dia nak kita kelaskan hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. So kita tahu hidrokarbon tepu adalah alkana, manakala hidrokarbon tak tepu adalah alkena. So kalau nak mudah, kita just tengok saja pada nama dia. Kalau E di belakang, maksudnya etana, propana, T, maksudnya dia alkena. So letakkan dia ke dalam hidrokarbon tak tepu. Manakala kalau hidrokarbon tepu, alkana, dia akan na belakang, ada A di belakang. Itu kita boleh letak metana dengan butana di bahagian hidrokarbon tepu. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan E. Dia nak nyatakan hubungan antara jelaga yang terbentuk dengan masa dalam set A, set 2. So di sini dia nak hubungan. So hubungan kita kena tentukan dulu apa manipulasi, apa yang gerak balas. Di sini manipulasinya adalah masa, dan kalau bergerak balasnya adalah jelaga. So hubungan, kalau hubungan kita boleh letak semakin. So kita boleh letak semakin meningkat masa, semakin banyak penghasilan jelaga. So semakin pemboleh ubah manipulasi, semakin pemboleh ubah bergerak balas. So dapat soalan A. Soalan F pula, nyatakan definisi secara operasi bagi kejelagaan. So bila dia minta definisi operasi, maksudnya definisi tu mesti berpandukan eksperimen yang dibagi. Maksudnya daripada eksperimen ini, menguji kejelagaan ini, kita kena ambil apa semua benda itu diletakkan di dalam definisi operasi. So kita boleh letakkan tumpukan hitam, iaitu apa yang kita perhatikan, tumpukan hitam yang terhasil apabila heksana atau heksana dibakar dengan kehadiran oksigen. Yang terakhir adalah soalan G. Dia kata etanol adalah salah satu sebatian yang boleh terbakar apabila dipanaskan. Diperluh ramalkan jelaga yang terbentuk apabila etanol terbakar. So dia nak kita ramalkan apa yang terjadi apabila etanol tu terbakar. So kita boleh je ambil untuk pemerhatian daripada eksperimen tu saja, iaitu kejelagaan. So kita nak perhatikan kejelagaan dia. So kita ramalkan kalau etanol terbakar, dia akan menghasilkan kejelagaan banyak ke sikit ataupun tak ada langsung kejelagaan. So jawapannya di sini adalah tiada jelaga yang terhasil. So apabila etanol terbakar, tidak akan ada jelaga yang terhasil. Okey, selesai sudah kita punya kertas 3 bagi soalan ini. Apa jawapan yang kamu buat, betul atau tidak? Kalau betul, bagus. Kalau tidak, boleh cuba lagi, belajar lagi dan fahamkan lagi. Okay, thank you.